Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarah binti Fazli. Nombor matrik saya 2023622592. Saya akan membentangkan tentang pengenalan etisme. Etisme merupakan satu fahaman falsafah atau aliran pemikiran yang menolak kewujudan Tuhan. Etisme juga mempunyai pelbagai bentuk aliran yang telah dikembangkan oleh ahli falsafah dahulu seperti John Locke, Karl Marx dan Friedrich. Dalam persoalan mengenai etisme, ia mempertikaikan sejauh mana seseorang itu harus mempercayai keberadaan Tuhan untuk dianggap sebagai seorang etis. Ini bermakna etis muncul hasil daripada individu dan kelompok tertentu yang tidak tersedia untuk mengikuti agama-agama yang telah ada dengan alasan pelbagai dan subjektif. Terdapat juga yang menggelarkan etis sebagai seorang yang mencari Tuhan. Golongan etis terbahagi kepada dua, iaitu New Etis dan etis pragmatis. New Etis adalah New Etis yang kebanyakan terdiri daripada para penulis buku abad yang ke-21 yang sentiasa mempromosikan etisme di dalam penulisan mereka. Etis pragmatis pula yang mempercayai bahawa alam semesta dan kehidupan boleh berfungsi tanpa ada Tuhan. Walaupun demikian, mereka tetap menjalankan ritual keagamaan kerana mereka percaya bahawa agama tidak harus dimusuhi tetapi harus didekati dan dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Natasha binti Harun. Nombor matrik 2023444812. Saya akan menerangkan tentang definisi etism. Ianya berasal daripada perkataan Yunani iaitu etios yang bermaksud tiada Tuhan. Menurut The Encyclopedia of Religion, etism adalah sebuah prinsip atau kepercayaan bahawa Tuhan tidak wujud dan kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan merupakan kepercayaan yang palsu. Menurut The New Encyclopedia Britannica, pula etism merupakan sebuah kritikan dan penafian terhadap kepercayaan metafizik tentang Tuhan atau makhluk kerohanian. Manakala etis atau etism dalam bahasa Arab dikenali sebagai mulhid atau ilhad yang bermaksud ianya menyimpang dari pandangan yang benar. Selain istilah ilhad, beberapa perkataan lain turut digunakan dengan maksud etis atau etism seperti dahriyah, zanadikah, tabiah, ladiniyah dan lain-lain. Okey, seterusnya, menurut sarjana Islam, etism bukan sahaja menolak kewujudan Tuhan serta agama, malah etis juga bermaksud mereka yang sering mengingkari serta mendustakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala atau disebut sebagai kufur, murtad atau tidak beragama. Ini kerana kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan suatu kepastian. Secara umumnya, etis boleh difahami sebagai orang yang tidak mengakui atau mempercayai kewujudan Tuhan. Manakala etism bermaksud fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan, iaitu lawan kepada teism yang bermaksud fahaman mengakui kewujudan Tuhan. Yang seterusnya, saya akan menerangkan tentang tokoh-tokoh etis. Tokoh yang pertama ialah Friedrich Nietzsche, adalah seorang ahli falsafah Jerman yang terkenal dengan karyanya yang berpengaruh dalam sejarah pemikiran falsafah barat. Nietzsche dikenali dengan pernyataannya iaitu Tuhan mati, which is God is dead, yang sering dipetik dari karyanya Du Spruch Zarathustra. Pernyataan ini mencerminkan pemikiran tentang perubahan dalam pemahaman manusia terhadap keberadaan Tuhan dan implikasi etika dan moralitas. Nietzsche melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran kritis sebagai faktor yang menyebabkan keruntuhan dalam agama. Meskipun Nietzsche menolak agama institusional,
Dia juga mengkritik atheism sebagai suatu bentuk nihilism yang dapat merosakkan nilai-nilai dan makna hidup. Nietzsche sendiri memiliki pandangan yang kompleks terhadap spiritualis, moralitas dan keberadaan Tuhan. Beberapa cendekian berpendapat bahawa dia lebih dianggap sebagai pengkritik agama daripada etis konvensional. Okey, untuk tokoh seterusnya adalah Karl Marx, iaitu ahli falsafah dan ahli teori politik yang berasal dari Jerman. Beliau juga dikenali sebagai seorang etis. Tokoh Karl Marx pada mulanya, ia beragama Protestan. Tetapi kemudian dia telah menjadi etis, iaitu dia tidak bertuhan, dan dia juga menjadi seorang yang anti agama. Okey, dalam pandangan Marx, agama sering dianggap sebagai opium bagi rakyat atau opium of the people, iaitu istilah yang beliau gunakan untuk menunjukkan pandangan bahawa agama dapat berfungsi sebagai bentuk ketenangan, atau agama juga dapat mengurangkan penderitaan sosial dan juga ekonomi yang dialami oleh orang yang sedang bekerja. Marx berpendapat bahawa agama cenderung mendukung status quo. Status quo itu iaitu suatu keadaan yang tidak ada perubahan, penambahan atau pembaikan. Dan ia menutup ketidaksamaan sosial dengan mewujudkan harapan untuk kehidupan selepas mati. Walaupun Marx adalah seorang etis dan dia pengkritik agama sebagai satu bentuk pengasingan, suka untuk diingatkan bahawa pandangannya terhadap agama tidak boleh dipisahkan sepenuhnya daripada konteks teorinya mengenai ekonomi dan juga struktur sosial. Pemikiran Marx lebih tertumpu kepada analisis material dan struktur daripada kritikan-kritikan falsafah atau teologi yang langsung terhadap agama. Okey, tokoh yang ketiga ialah Richard Dawkins. Ialah ahli biologi, ahli etologi dan pengarang Inggeris yang terkenal dengan karyanya dalam bidang biologi evolusi dan juga sebagai salah seorang tokoh utama dalam gerakan etism dan rasionalism. Beliau terkenal dengan bukunya yang sangat popular yang bertajuk The God Delusion pada tahun 2006, di mana dia mengkritik secara tajam konsep Tuhan dan juga agama. Dawkins menawarkan hujah saintifik yang kukuh untuk menyokong evolusi dan menyokong pendekatan yang skeptikal dan saintifik terhadap persoalan agama. Dan dalam buku-bukunya, beliau telah mengemukakan pandangan bahawa kepercayaan agama adalah satu bentuk khayalan dan pemahaman saintifik menyediakan rangka kerja yang lebih baik untuk menerangkan dunia. Sebagai tambahan kepada kerjanya dalam bidang biologi dan etism, Dawkins juga terlibat dalam menyokong pendidikan saintifik dan dia juga mempromosikan idea-idea rasionalism dan juga pemikiran bebas. Walaupun bukan ahli falsafah, beliau telah memainkan peranan penting dalam membawa perbincangan tentang agama dan sains ke dalam perbualan masyarakat dengan lebih luas. Untuk slide yang seterusnya ialah sejarah etis. Sejarah telah menunjukkan bahawa etis ini telah menjadi pegangan sebilangan manusia sejak sekian lama. Pada zaman tamadun Greek, beberapa tokoh seperti Diogenes of Melos dan Epicurus telah mengemukakan idea etism mengenai tiada kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan mahupun dewa, dan ianya telah mengingkari metafizik dengan kebangkitan dan risalah.
Okey, mereka hanya berpegang dengan logik akal semata-mata. Idea atheism ini kemudian telah diteruskan oleh tokoh-tokoh barat, khususnya pada zaman Renaissance seperti Baron de Holbach, Percy Bysshe Shelley, Denis Diderot dan tokoh yang lain. Okey, dalam satu buku iaitu Good Sense, contohnya di Holbach, dia telah mendakwa bahawa semua kanak-kanak yang dilahirkan di muka bumi ini adalah ateis kerana mereka tidak mengenali siapa Tuhan mereka. Dia tidak kenal akan Tuhan. And then, dalam buku The System of Nature pula, di Holbach telah menuduh bahawa agama adalah suatu bentuk penindasan serta kezaliman yang telah melemahkan kemunculan kebenaran. Begitu juga dengan Karl Marx. Karl Marx yang merupakan tokoh sosialis dan kapitalis, beliau berpendapat Kristian dan semua agama di dunia hendaklah dimusnahkan terlebih dahulu sebagai proses untuk membina alam agar manusia ini menjadi Tuhan. Menurutnya lagi, bukan Tuhan yang mencipta manusia, tetapi manusialah yang telah mencipta Tuhan. Kemuncaknya, Friedrich Nietzsche telah mengisytiharkan bahawa Tuhan telah mati dan manusia perlu menggantikan kedudukan Tuhan tersebut. Dan gagasan itu dia telah menjadi asas terpenting kepada atheism dan lain-lain ideologi pasca modernism untuk tidak mempercayai lagi kewujudan Tuhan. Malah menurut Karen Armstrong, pemikiran tokoh-tokoh etis pada akhir abad ini, dia telah menyatakan bahawa sekiranya dikatakan Tuhan belum mati lagi, maka adalah menjadi tugas manusia yang rasional untuk membunuh Tuhan. Membunuh Tuhan itu sendiri. Ini pemikiran sebeginilah yang menjadi dasar kepada golongan etis pada zaman moden untuk beriman dengan sains semata-mata, dengan sains saja. Sebagaimana slogan New Atheism, tiada syurga, tiada neraka, hanya sains. Disebabkan itu, teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin atau teori Big Bang dan begitu juga beberapa teori yang dikemukakan oleh Stephen Hawking turut dikaitkan dengan atheism. Keburukan ateisme tidak mempunyai hala tuju dan matlamat hidup yang jelas. Kita sebagai umat Islam sudah semestinya digalakkan untuk merancang tujuan hidup dan mengatur rutin harian dengan sistematik agar waktu seharian kita diisi dengan perkara yang bermanfaat dan bukannya perkara yang sia-sia kerana masa itu emas. Hal ini juga bertepatan dengan prinsip Islam yang dijelaskan di dalam surah Al-As. Yang kedua, kehidupan kita menjadi tidak seimbang iaitu dari segi fizikal maupun spiritual. Tanpa panduan agama, kehidupan kita sebagai manusia dan hamba di muka bumi Allah sudah semestinya berada dalam keadaan bercelaru. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan mempunyai pegangan agama yang teguh, hal tersebut membolehkan manusia sentiasa hidup dalam keadaan harmoni, tenteram dan juga berdisiplin. Keburukan yang ketiga, kegersangan dan ketandusan jiwa juga merupakan salah satu daripada akibat jika seseorang individu itu tidak mempunyai agama. Perkara ini sering dilihat dan terjadi dalam kalangan remaja dan anak muda pada masa kini. Kerana terdapat pelbagai bentuk keganasan sosial yang dilakukan oleh mereka seperti minum arak, ambil dadah, pergi ke kelab dan sebagainya. Bukan itu sahaja, perkara ini juga berlaku dalam kalangan pelajar sekolah dan bermulanya pembuatan buli dan juga kes ugut. Hal ini terjadi kerana tanpa pegangan agama, manusia akan berasa bangga dengan perbuatan maksiat dan dosa yang telah dilakukan tersebut. Mereka tidak mempunyai perasaan bersalah atau gentar walaupun sedikit atas perbuatan yang dilakukan kerana pada pandangan mereka, pembalasan Allah itu tidak wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maisara binti Muhammad Zamri. Nombor matrik 2023465894. Saya akan menyambung tentang falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera membawa maksud seimbang atau harmonis dalam kalangan masyarakat.
Ia juga diterapkan dalam falsafah kebangsaan bagi melahirkan insan yang sejahtera dari aspek jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Seterusnya ialah tentang sejarah kemunculan falsafah sejahtera. Falsafah sejahtera merupakan gabungan di antara falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK dan rukun negara. Bagi mendapatkan kesejahteraan, individu perlu menguasai FPK terdahulu yang terdiri daripada jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Falsafah sejahtera adalah sebagai pentafsiran rukun negara. Umum mengetahui bahawa rukun negara adalah bertujuan untuk memupuk perpaduan dan kesejahteraan tercapai serta dapat membawa kepada kesejahteraan sejagat. Falsafah sejahtera ini terjadi apabila wujudnya aspek kesejahteraan bagi setiap rakyat yang melalui pendidikan dari sekolah rendah atau tadika. Maksudnya ialah kesejahteraan harus dipupuk melalui pendidikan yang telah ditetapkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini kerana rakyat yang sejahtera mempunyai keseimbangan dari semua sudut. Tambahan pula, keseimbangan ini juga merupakan aspek yang ditekankan di dalam agama. Jika keseimbangan tersebut tiada, maka kemusnahan dan perbalahan akan berlaku. Tokoh bagi falsafah sejahtera ialah Tan Sri Dr. Zulkifli Abdul Razak. Beliau adalah ahli akademik dan pendidikan Malaysia. Beliau juga adalah pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sains Islam Malaysia USIM sejak 1 April 2016. Dia juga adalah Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM sejak 1 Ogos 2018. Seterusnya Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Al-Bukhari. Tan Sri Dr. Zulkifli Abdul Razak juga merupakan anak kedua Abdul Razak Abdul Hamid, iaitu satu-satunya mangsa tragedi pengeboman Hiroshima yang terselamat pada tahun 1945. Jadi Tan Sri Dr. Zulkifli Abdul Razak ini adalah tokoh yang menerangkan bahawa sejahtera ataupun falsafah sejahtera ini bermaksud seimbang dari pelbagai aspek. Terdapat 6 kelebihan falsafah sejahtera. Yang pertama ialah melahirkan individu yang harmoni dan seimbang. Keseimbangan ialah sangat diperlukan bagi memastikan tiada aspek tertentu yang terabai ataupun terlebih. Oleh itu, ia boleh menjadi insan yang bersyukur atas nikmat yang diberi dan juga sentiasa bersedia menghadapi dugaan hidup, tidak mementingkan diri dan perhatian terhadap insan yang lain. Sebaliknya, orang yang mementingkan diri, sombong, tidak menghormati orang lain dan tidak melaksanakan tanggungjawab agama belum tentu hidupnya harmoni. Falsafah pendidikan kebangsaan jelas menyatakan pembangunan insan mestilah seimbang dari aspek emosi, rohani, intelek dan jasmani untuk membolehkan setiap insan menjalani hidup yang harmoni, seterusnya melahirkan masyarakat, negara dan keluarga yang makmur. Seterusnya, mengukuhkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam diri setiap insan. Kepercayaan kepada Tuhan adalah prinsip yang utama di dalam rukun negara. Kepercayaan agama dan mengamal dan mematuhi perintah agama ialah sangat diperlukan untuk mengawal diri setiap insan. Setiap insan hendaklah percaya wujudnya pencipta yang mencipta alam serta makhluk yang berada di atas muka bumi. Kesejahteraan dan kemakmuran dipelihara jika mematuhi dan memahami fenomena dan hukum alam. Jika amanah ini diabai, ianya boleh terjadinya malapetaka serta bencana yang akan menghancurkan kemakmuran alam dan manusia. Kelebihan yang ketiga ialah membentuk insan yang berupaya membina kesejahteraan diri. Kesejahteraan diri sangat penting terhadap setiap individu. Terdapat insan yang berjaya namun hidupnya tidak tenang dan sejahtera. Oleh itu, pangkat, kelulusan dan kekayaan tidak membawa kepada kehidupan yang sejahtera. Oleh itu, untuk membentuk kesejahteraan, individu mestilah menjalinkan hubungan dan silaturahim yang baik, mempunyai kekuatan fizikal, mempunyai kekuatan mental bagi menempuhi dugaan hidup serta mempunyai jiwa yang tenang dan fizikal yang sihat. Falsafah sejahtera juga membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Insan yang berakhlak mulia adalah insan yang berdisiplin, bersopan santun serta mengamal dan menghayati nilai-nilai murni. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, insan yang berakhlak mulia yang dinyatakan adalah mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, mengakui nilai baik dan buruk. Yang kedua, sedar akan kesan perbuatan baik dan buruk. Ketiga, menghayati nilai kemanusiaan, kerohanian serta kewarganegaraan.
Keempat, menghindari perkara buruk dan mengamalkan perkara baik. Dan yang terakhir ialah yakin kepada nilai murni. Yang kelima, falsafah sejahtera juga dapat mencipta insan yang bertanggungjawab. Pendidikan bertujuan membentuk insan yang bertanggungjawab, berilmu dan amanah dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, dinyatakan bahawa pendidikan mestilah melahirkan insan yang bertanggungjawab adalah seperti berikut. Yang pertama, menyedari tanggungjawab serta tugas adalah amanah. Menyedari tanggungjawab serta tugas hendaklah dilakukan dengan sempurna. Melaksanakan tugas dengan cekap, bersih dan amanah. Meningkatkan daya pengeluaran. Mematuhi undang-undang dan peraturan negara. Berusaha untuk memajukan diri, masyarakat, agama, keluarga, negara dan juga bangsa. Akhir sekali, falsafah sejahtera juga mencipta insan yang menyumbang kepada perpaduan serta keamanan keluarga, masyarakat dan negara. Bagi negara-negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia, perpaduan adalah sangat penting. Rakyat akan hidup dengan aman makmur, sejahtera dan tenteram dengan adanya perpaduan dalam kalangan masyarakat. Sebuah negara yang makmur dan harmoni dihasilkan oleh rakyat yang harmoni dan makmur. Negara yang makmur dan harmoni dapat menjamin perkembangan, pembangunan dan ekonomi dalam setiap bidang. Oleh itu, rakyat Malaysia hendaklah mahir dan terlatih dalam bidang supaya menjadi modal insan yang inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazira Nabila binti Nur Hisham. Nombor matrik saya 2023616556. Saya akan membentangkan tentang perbandingan antara falsafah etism dan falsafah sejahtera. Bagi perbandingan yang pertama adalah kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan atau kekuatan ilahi. Bagi falsafah etism, ianya tidak meyakini keberadaan Tuhan atau entitas ilahi. Walaupun penafian Tuhan sudah wujud pada zaman-zaman kuno, contohnya pada zaman jahiliah, tetapi hanya pada abad ke-19, etism membentuk menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran. Dengan adanya ahli fikir yang berterus terang menafi kewujudan Tuhan dengan dalil-dalilnya yang tersendiri. Bagi falsafah sejahtera, ianya meyakini keberadaan Tuhan atau kekuatan ilahi yang terlibat dalam penciptaan dan pengaturan kehidupan. Hal ini demikian kerana falsafah sejahtera menitik beratkan keseimbangan dan keharmonian di antara individu kepada masyarakat dan seterusnya kepada negara. Oleh yang demikian, barulah negara yang seimbang di antara dunia dan akhirat dapat dibentuk. Seterusnya, isu yang boleh dikaitkan dengan perbandingan tadi adalah isu etis di Malaysia. Pada Ogos 2017, kumpulan Malaysia yang dikenali sebagai Kumpulan Konsulat Republik Etis Kuala Lumpur telah mengadakan perhimpunan tahunannya. Untuk pengetahuan semua, seorang ahli telah mengeluarkan kenyataan ia adalah satu letupan, iaitu etis dari semua lapisan masyarakat datang untuk bertemu antara satu sama lain dan ada yang berjumpa buat pertama kali. Masing-masing berkongsi cerita mereka dan membentuk persahabatan baharu yang diharapkan akan kekal seumur hidup. Seterusnya, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama pada masa itu, Ashraf Waji Dusuki, mempunyai pandangan yang berbeza terhadap perhimpunan tersebut dan mengeluarkan kenyataan yang mengatakan kita perlu menentukan sama ada mana-mana umat Islam menghadiri perhimpunan itu dan sama ada mereka terlibat dalam menyebarkan pandangan sedemikian yang boleh menjejaskan akidah iaitu iman umat Islam, orang Islam. Apabila kumpulan itu menyiarkan gambar etis muda bersemangat serta telah mendatangkan ketidakpuasan hati pegawai Malaysia disebabkan satu gambar etis muda bersemangat telah viral. Selain itu, Ahli Parlimen Malaysia pada masa itu, Datuk Seri Syahidan Kasim, menggesa golongan artis diburu dan meminta bantuan untuk mengenal pasti kumpulan ini. Disebabkan kata-kata dan foto beliau sedang berkata itu, ianya telah mencetuskan satu kekecohan yang membawa kepada ancaman bunuh dan keganasan terhadap kumpulan itu di media sosial. Tambahan pula, pengasas Republik Etis Armin Navabi berpendapat perhimpunan tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada orang lain dan tidak menganggap sebagai ancaman di negara lain.
Beliau berkata dalam catatan di akaun Facebooknya, mereka iaitu etis dilayan seperti penjenayah. Mereka hanya melepak dan berjumpa dengan etis yang lain. Siapa yang mereka ganggu? Untuk pengetahuan, kebebasan beragama walaupun dijamin dalam perlembagaan menghadapi banyak sekatan di Malaysia ketika negara meneruskan peralihannya ke arah gaya Islam yang lebih konservatif, agama majoriti. Rang undang-undang untuk meningkatkan hukuman yang boleh dikenakan oleh Mahkamah Negeri masih belum selesai di Parlimen. Pada 2017, satu negeri meluluskan undang-undang untuk membenarkan Mahkamah Syariah memerintahkan hukuman sebat awam. Seterusnya, Malaysia mengekalkan konsep hak asasi manusia yang sempit setelah menandatangani hanya 2 daripada 8 perjanjian hak asasi manusia yang boleh dikuatkuasakan secara sah yang diperoleh daripada Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat. Walaupun begitu, negara menegaskan pengecualian perlembagaan kepada perjanjian ini dan deklarasi sejagat itu sendiri, menjadikan tanda tangannya kepada deklarasi itu lebih daripada sekadar isyarat kosong. Untuk pengetahuan semua, walaupun pengisytiharaan Jawatan Kuasa Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bahawa tiada sesiapa boleh dipaksa untuk mendedahkan dan setiap warga negara Malaysia yang berumur lebih dari 12 tahun pada setiap masa dikehendaki membawa kad pengenalan yang menyatakan agama pembawa. Selain itu, anak yang dilahirkan oleh ibu bapa yang beragama Islam adalah beragama Islam selalu dan selamanya. Mahkamah menjatuhkan hukuman daripada denda hingga penjara ke atas orang Islam yang memeluk agama lain atau menjadi etis. Orang Islam bebas untuk mengislamkan orang bukan Islam, tetapi adalah satu jenayah bagi orang bukan Islam untuk cuba menukar agama orang Islam. Orang bukan Islam yang ingin berkahwin dengan orang Islam mestilah memeluk Islam terlebih dahulu. Berbanding dengan beberapa negara yang dikuasai Muslim, Malaysia menawarkan tahap kebebasan kepada orang bukan Islam melainkan mereka bukan orang yang beriman. Seterusnya, agensi negara secara terbuka menimbulkan kebencian terhadap etis dan mereka dihalang dari banyak pejabat awam. Mereka mungkin dilarang daripada memegang tanah dan sering menghadapi peminggiran sosial atau stigma yang ketara jika mereka menyatakan apa-apa yang dikaitkan secara jauh dengan idea etistik. Pengajaran agama juga sering diajar di sekolah yang dibayai oleh kerajaan negeri tanpa alternatif sekular. Tambahan, walaupun tiada undang-undang persekutuan menentang murtad, negeri-negeri Malaysia telah cuba melaksanakan undang-undang kematian untuk murtad. Pengarah komunikasi di Kesatuan Humanis dan Etika Antarabangsa, Rob Churchill, mendakwa ini menyumbang kepada meminggirkan dan menakut-nakutkan orang yang sebaliknya mungkin keluar sebagai tidak beragama, dan yang lebih membimbangkan ialah cara lain untuk mendakwa etis seperti menyakiti sentimen agama, menghujat dan berdakwah kepada orang yang Islam. Dia menegaskan pertemuan etis di Kuala Lumpur tidak melakukan apa-apa perkara. Akhir sekali, seorang pentadbir muda untuk halaman etis Republik Malaysia yang tidak menyiarkan namanya bimbang aspek undang-undang sekular di Malaysia semakin pudar. Dia dibesarkan dalam keluarga Islam sederhana yang tidak mewajibkan dia untuk bersolat. Walaupun begitu, bapanya yang beragama Islam pada suatu hari dengan santai menyebut kepadanya bahawa orang yang murtad harus dibunuh dan dia telah mendiamkan diri tentang etismenya kerana dia merasakan yang dia tidak akan dibunuh oleh bapanya kerana disebabkan mereka telah bergerak jauh dari sekularisme. Tetapi pada masa yang sama terdapat populasi etis yang berkembang pesat dan akhirnya dia dapat menemui beberapa orang kawan yang membuka hatinya tentang ingin meninggalkan Islam dan berkata jika orang Islam mengenali lebih ramai etis mereka akan mempunyai pemikiran yang berbeza. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nafar Wafi bin Ahmad Azhari dan nombor matrik saya 2023607168. Okey, di sini saya akan menerangkan dan mengulas tentang perbandingan antara falsafah etisme dan juga falsafah sejahtera. Okey, perbandingan yang saya akan buat adalah peradaban manusia. So, di antara falsafah etisme dan juga falsafah sejahtera lah. So, dalam konteks saya ini, saya juga akan menyelitkan sedikit peristiwa dan juga kajian yang saya telah buat untuk tugasan ini. So, pastikan dengar dengan teliti. Okey. So, pertama sekali, fahaman etisme ini, dia akan merosakkan kedamaian masyarakat. Okey, bagaimanakah ini berlaku? Okey, baiklah. Fahaman etisme ini mampu merosakkan kedamaian masyarakat yang secara langsung akan mengakibatkan kesepaduan masyarakat tidak mampu dicapai. Ini kerana masyarakat akan berpecah belah disebabkan oleh golongan-golongan yang membawa ideologi-ideologi baru fahaman etisme ini yang sama sekali bercanggah dengan ajaran dan juga tuntutan oleh agama-agama yang sedia ada. Okey, apabila dua masyarakat ini bercanggah, maka ini akan menimbulkan perselihan faham dan secara langsung akan menimbulkan pergaduhan antara dua pihak ini. Okey. So, apabila tercetusnya pergaduhan, sudah pasti ini akan merosakkan kedamaian masyarakat sendiri serta keamanan tidak mampu dicapai lagi. Okey, seterusnya, fahaman etisme ini dan juga golongan yang mengamalkan fahaman etisme ini, ia akan memburukkan imej agama lain. Ini kerana golongan etisme ini akan sentiasa mencari ruang-ruang untuk merekrut atau menambah ahli mereka. Dan juga mereka ni akan sentiasa mencari cara untuk menambah bilangan ahli mereka. Tidak kiralah itu adalah cara yang betul ataupun cara yang salah. Okey, so di sini saya akan menceritakan satu kajian yang saya temui semasa saya melaksanakan tugasan inilah. Okey, saya menemui satu kajian yang dijalankan oleh dua orang penuntut Universiti Islam Malaysia, iaitu Muhammad Faizal Azhari dan juga Siti Hanifah Sabri, di mana mereka membuat kajian tentang posting-posting di Facebook yang dilakukan oleh golongan-golongan etis ni. Mereka merekrut ahli-ahli mereka di Facebook, di media sosial, dan juga media sosial. Jadi apabila diteliti, mereka menggunakan cemuhan dan menggunakan cara untuk memburukkan imej agama lain demi mengangkat martabat fahaman mereka ini. Juga mereka mendapatkan kepercayaan orang ramai tentang fahaman agama etisme ini. Sedangkan kita tahu bahawa yang setiap agama yang kita anuti tidak membenarkan dan larang sama sekali untuk mencemukan agama lain dan juga agama sendiri. Okey. Serta dengan ini, kita sudah pasti bahawa fahaman etisme ini bercanggah dengan apa yang diajar oleh agama-agama lain. Okey, yang ketiga, ia juga akan merosakkan prinsip hidup beragama. Okey, ideologi yang dibawa oleh golongan etisme ini akan mendatangkan impak negatif yang besar serta merosakkan prinsip hidup individu yang beragama. Okey, kenapa? Okey, hal ini disebabkan ideologi-ideologi yang dibawa oleh mereka ini sudah pasti bertentangan dan berlawanan dengan apa yang diajar oleh agama-agama yang sedia ada. Dan apabila kecelaruan dengan fahaman ini wujud, maka akan tercetusnya keraguan dalam diri individu-individu yang mengamalkan konsep beragama ini dan secara langsung membawa kepada tercetusnya keraguan dan kekeliruan di mana pengakhirannya mereka ini tidak mampu atau keliru untuk membezakan yang sahih dan juga yang batil. Okey, yang keempat, mempengaruhi manusia untuk melakukan kejahatan apabila seseorang itu mengumumkan kepada dunia bahawa dia mengamalkan fahaman etisme ini. Maka dia akan lebih cenderung untuk melakukan kejahatan berbanding individu yang menganuti agama dan berpegang teguh kepada agama mereka. Okey. Hal ini kerana
fahaman etisme itu sendiri yang berlandaskan hawa nafsu dan logik akal yang semata-mata. Sedangkan kita tahu bahawa agama ini tidak boleh ditafsirkan dan juga tidak boleh diamalkan melalui logik akal dan juga hawa nafsu semata-mata. Okey, kerana tidak semua perkara boleh ditafsirkan dalam logik akal. Okey, apabila kehidupan berlandaskan hawa nafsu saja, maka lebih mudahlah mereka ini untuk mengikut kata hati tanpa berfikir panjang dan pengakhirannya menimpa diri mereka sendiri setelah melakukan sesuatu perkara atau kejahatan yang mereka telah melakukan. Dengan itu, saya dapat konklusikan bahawa golongan fahaman etisme ini lebih cenderung untuk melakukan kejahatan berbanding individu yang mengamalkan konsep beragama. Okey, di sini saya pula akan menerangkan tentang falsafah sejahtera terhadap peradaban manusia. Okey, seperti yang korang tahu dan seperti korang lihat pada slide yang sebelum ini, saya menerangkan falsafah etisme terhadap peradaban manusia. Okay. Daripada situ korang boleh dapat bezakan dan dapat bandingkan antara falsafah etisme ini dan juga falsafah sejahtera. Okay. Di slide yang sebelum ini, falsafah etisme ini terdapat 4 isi dan keempat isi itu lebih kepada negatif. Dan manakala untuk falsafah sejahtera pula, di slide ini sekarang, dia akan lebih kepada positif dan juga lebih kepada kesejahteraan manusia. Okay. So saya akan terangkan satu persatu. Okey, yang pertama, dapat mencapai kesejahteraan individu. Okey, kenapa dia dapat dapat mencapai kesejahteraan individu? Okey, hal ini kerana falsafah sejahtera terhadap peradaban manusia ini dapat melahirkan individu yang harmoni dan seimbang. Okey, keseimbangan ini sangat diperlukan bagi memastikan tiada aspek tertentu yang terabai ataupun terlebih. Oleh itu, ia boleh menjadi insan yang bersyukur atas nikmat yang diberi dan juga sentiasa bersedia menghadapi dugaan hidup. Okey, tidak mementingkan diri dan prihatin terhadap insan yang lain. Sebaliknya, orang yang mementingkan diri, sombong, tidak menghormati orang lain dan tidak melaksanakan tanggungjawab agama, belum tentu hidupnya akan harmoni. Okey, falsafah pendidikan kebangsaan juga telah menjelaskan bahawa pembangunan insan mestilah seimbang dari aspek emosi, rohani, intelek dan jasmani untuk membolehkan setiap insan menjalani hidup yang harmoni, seterusnya dapat melahirkan masyarakat, negara, keluarga dan individu yang sejahtera. Okey, seterusnya dapat mengukuhkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam diri setiap insan. Okay. Hal ini kerana kepercayaan kepada Tuhan adalah prinsip yang utama di dalam rukun negara. Okey, daripada sini korang juga boleh dapat bandingkan dengan slide yang sebelum ni, which is etisme. Boleh dapatkan perbezaan itu, bahawa falsafah sejahtera ni lebih kepada positif dan juga lebih kepada agama berbanding dengan falsafah etisme ini. Okey, so saya sambung balik. Kepercayaan agama dan mengamal dan mematuhi perintah agama ialah sangat diperlukan untuk mengawal diri setiap insan. Okey, so setiap insan hendaklah mempercayai wujudnya pencipta yang mencipta alam serta makhluk yang berada di atas muka bumi ini. Okey, so kesejahteraan dan kemakmuran dipelihara jika mematuhi dan memahami fenomena dan hukum alam. Okey, jika amanah ini diabai dan dipandang eldah, ianya boleh terjadi malapetaka serta bencana yang akan menghancurkan kemakmuran alam dan manusia. Okey, yang ketiga, kepentingan falsafah sejahtera juga dapat membentuk masyarakat yang berakhlak mulia. Okey, insan yang berakhlak mulia adalah insan yang berdisiplin, bersopan santun serta mengamal dan menghayati nilai-nilai murni. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, insan berakhlak mulia yang dinyatakan mempunyai ciri-ciri tersebut, iaitu mengetahui dan tahu nilai baik dan buruk, sedar akan perbuatan baik dan buruk, menghayati nilai kemanusiaan, kerohanian serta kewarganegaraan, serta menghindari perkara buruk dan mengamalkan perkara baik, dan juga
falsafah sejahtera juga menekankan kepada nilai murni. Okey, yang terakhir sekali adalah melahirkan insan sejahtera yang dapat melawan anasir-anasir jahat. Okey, hal ini kerana individu yang sejahtera dapat memberi sumbangan kepada negara, keluarga dan masyarakat. Hal ini kerana dalam matlamat falsafah pendidikan telah dinyatakan bahawa seseorang individu seharusnya bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Sumbangan yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mencapai tahap kesejahteraan dalam hidupnya ialah menganugerahkan diri dengan kejayaan yang diimpikan dalam apa jua bidang yang diceburi. Setiap individu sejahtera pastinya menginginkan kejayaan dari segi pendidikan, kerjaya dan kehidupan, akan tetapi kejayaan yang ingin diperolehlah bukanlah sesuatu yang mudah untuk direalisasikan. Okey. Daripada situ saya dapat konklusikan yang dengan adanya falsafah sejahtera terhadap manusia ini, ia akan dapat melahirkan insan yang sejahtera dan juga dapat melawankan mereka ini daripada anasir-anasir yang jahat. Untuk kesimpulan, setiap agama dan negara di dunia sedang berhadapan dengan ancaman etisme yang menyeru kepada pemikiran menolak Tuhan. Etis percaya bahawa Tuhan tidak wujud dan kewujudan Tuhan adalah palsu. Secara tidak langsung, etisme turut menolak agama atau tidak beragama kerana dasar setiap agama adalah mempercayai kewujudan Tuhan. Pemikiran songsang ini merupakan antara sejarah terburuk dalam kehidupan bertamadun manusia. Bagi seorang Muslim, menganut faham etis dianggap sebagai kufur atau murtad kerana menolak Allah SWT sebagai Tuhan. Malah ia merupakan suatu bentuk penjajahan baru. Namun malangnya, dunia barat hari ini melihat etisme sebagai sebuah kepercayaan yang perlu diiktiraf oleh semua orang. Kononnya, ia adalah hak asasi setiap manusia. Kehidupan beragama sebenarnya memberi kita 1001 kelebihan kepada manusia, apatah lagi agama Islam. Agama memberikan manusia tuntutan dan ajaran hidup dan memberi jawapan tentang hal yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Dengan agama juga, manusia mampu membezakan hakikat sebenar bagi kebaikan dan keburukan. Selain itu, agama juga adalah penyeimbang antara elemen luaran dan spiritual manusia. Lihat saja perkongsian pengalaman Yusuf Estes, Yusuf Islam, Sonny Bill Williams, Sheikh Hamzah Yusof dan lain-lain. Pasti ada banyak perbezaan yang mereka alami dan rasai sebelum dan selepas memeluk Islam. Inilah yang hanya akan difahami oleh mereka yang beragama. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Quran berkenaan keadaan orang yang tidak beriman kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-An'am ayat 125. Maksudnya, maka siapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescayalah melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesak sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman.